Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semuanya, para pelajar matematik KSSM tingkatan 1. Baik, pada sesi kali ini bersama dengan Cikgu Azmi kita akan membincangkan topik yang pertama dalam buku teks KSSM tingkatan 1, iaitu nombor nisbah. Baik, kalau semua dah bersedia, kita akan teruskan kepada pembelajaran kita yang pertama. Baik, bab 1 dipanggil dengan nombor nisbah sebab di awal-awal pembelajaran manusia ini ialah tentang nombor. Okey, dalam bidang matematik, di peringkat kanak-kanak dan juga di peringkat sekolah rendah, menengah sebagainya, mesti cikgu akan ajar tentang nombor. Sebab pentingnya nombor dalam kehidupan seharian. Kita tengok dari segi sejarah sedikitlah, Kita tengok sejarah tentang nombor nisbah ni. Baik, bab yang pertama akan membincangkan tentang nombor nisbah, dan apa yang akan anda pelajari pada bab ini adalah yang pertama tentang 1.1 tentang integer, 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer, 1.3 ialah pecahan positif dan pecahan negatif, 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif, dan 1.5 tentang nombor nisbah. Okey, itu yang anda akan belajar dalam bab ini. Baik, kita lihat pula kepentingan bab ini. Nombor memainkan peranan yang penting dalam bidang perniagaan dan perdagangan, perbankan, kejuruteraan dan sebagainya. Pendek kata, dalam semua cabang kehidupan kita memang terlibat dengan nombor. Okey, maka sebab itulah di awal-awal bab ini kita akan belajar tentang nombor terlebih dahulu, iaitu nombor nisbah. Baik, kita lihat juga imbasan silam. Seawal 200 sebelum Masihi, orang Cina menggunakan batang kayu untuk mewakili nombor positif dan nombor negatif. Mereka menggunakan batang merah untuk mewakili nombor positif dan batang hitam untuk mewakili nombor yang negatif. Okey, dekat atas itulah contoh penggunaan batang kayu berwarna merah dan juga warna hitam yang digunakan oleh orang Cina pada awal 200 sebelum Masihi. Itu sedikit sebanyak tentang sejarah pengenalan tentang nombor positif dan nombor negatif. Baik, kita lihat seterusnya. Baik, sebelum kita pergi, bagi kita tengok video sikit. Okey, Reading the thermometer. Are you ready? This Jom is kita the saksikan video ni. thermometer. If you put it over something hot, like fire or a stove, the temperature goes up to 20 degrees Celsius. For example, it can go anywhere, but it will go up. Wow, look! The longer you leave it on the fire, it gets hotter and hotter. The thermometer increases the longer it's on the heat. Look at it go higher! Oh my goodness, so very hot! 90 degrees Celsius! Is it amazing? Is it true? Other thing that you can do with a thermometer is stick it in cold things like ice or cold water and watch the red part go down. 65 degrees Celsius. The longer it's in the cold temperature, the colder it will get. 35 degrees Celsius. Do you understand? What happens is it measures the temperature and shows you with the red line, and back down to 0 degrees Celsius. Thermometers are amazing. Go find one and learn to use it today. Okey, baik, itulah sedikit sebanyak tentang pengenalan tentang bab ini. Baik, kita tengok tadi dalam video tu menerangkan tentang termometer, ataupun kita panggil dia alat penyukat suhu. Okey, di mana kalau termometer itu berada di persekitaran yang panas, suhu yang panas, maka kita dapati bahawa dia punya bacaan tu naik. Okey, sebab panas. Tapi kalau dia berada pada persekitaran yang sejuk, maka suhu itu akan menurun. Jadi hari ini kita akan belajar, dan dalam bab ini anda akan belajar tentang bagaimana nombor itu ada meningkat, ada menurun, ada positif, ada negatif. Begitulah dalam kehidupan seharian kita. Dan sebenarnya banyak contoh-contoh dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan nombor positif dan nombor negatif. Sebelum itu, mari kita lihat dulu tentang satu persatu tentang topik ataupun subtopik yang diberi nama sebagai integer. Okey, baik. Okey, anda boleh tengok pada buku teks muka surat 2
Okey, buku teks muka 2. Pelajar akan mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi yang sebenar. Itu standard pelajaran kita pada permulaan ini. Okey, jadi kita akan lihat dulu apakah yang dimasukkan dengan nombor positif dan nombor negatif. Okey. Baik, dalam rajah dalam buku teks ni, muka surat 2, kita dapati ada 3 contoh dekat sini, iaitu tentang lift, tentang suhu di gurun, tentang suhu di glasier. Okey, lift umpamanya, semua orang pernah pergi naik lift kan. Okey, bila lift tu, bila kita tekan butang naik atas, sebenarnya kita sedang meningkatkan nombor tu kan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya. Semakin dia ke atas, sebenarnya semakin positif. Okey, kalau lift tu ke bawah, dia negatif. Okey, jadi inilah antara kaitan konsep nombor positif dengan nombor negatif dalam kehidupan seharian. Begitu juga dengan suhu di gurun. Suhu di gurun panas, maka sampai mencecah 45 darjah Celsius, maka kita anggap sebagai positif sebab dia panas. Tapi kalau di glacier ataupun di bahagian yang sejuk umpamanya, paras suhu mencatatkan kadang-kadang di bawah paras negatif. Jadi ada suhu yang kalau dia panas positif, kalau dia sejuk dia hampir ke paras beku, kita panggil dia negatif. Okey, jadi nombor yang ditulis dengan tanda positif, okey, simbol tambah tu, okey, dipanggil sebagai nombor yang positif. Ada kalanya nombor positif itu tidak disertai dengan simbol. Maksudnya tanpa tanda tambah pun tetap dikira sebagai nombor positif. Tetapi berlainan pula bagi nombor yang negatif. Nombor negatif mesti ada simbol tolak. Macam tu lah. Okay, jadi untuk kenal nombor positif, okay, kalau nombor positif tu, kalau saya tulis kat sini kalau 4, kita panggil dia positif 4 walaupun tak ada simbol tambah. Jadi kesimpulan kita adalah nombor positif boleh ditulis sama ada dengan menulis simbol tambah 4 atau kita tulis sebagai 4 sahaja. Maka ni dipanggil nombor positif. Manakala nombor negatif hanya ada satu pilihan saja, iaitu mesti tulis dengan simbol negatif 4. Boleh Jadi lepas ni kalau kita jumpa nombor tanpa simbol, contohnya jumpa nombor 30, maknanya dia adalah nombor positif, iaitu positif 30. Boleh Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Baik, contoh yang pertama, muka surat 2 dalam buku teks. Okey ada 2 buah kereta, kereta A dan kereta B. Okey, kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Okey, wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, jadi dalam situasi kehidupan seharian, kita ada pergerakan macam ni. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, ada ke belakang. Begitu juga dalam sistem nombor. Kalau nombor itu ke kanan, kita boleh tafsirkan sebagai nombor itu positif. Kalau nombor itu ke belah kiri, ke sebelah kiri sebagainya, kita boleh tafsirkan sebagai nombor negatif. Dalam situasi kereta ini, kereta A itu bergerak 40 meter ke kanan. Maksudnya, ni kan, kereta A ni, dia bergerak 40 meter ke arah kanan. Manakala kereta B ni akan bergerak 50 meter ke sebelah kiri. Seorang kanan, seorang kiri. Jadi, okey, kita boleh tafsirkan bahawa kereta A itu bergerak 40 meter ke kanan mewakili positif 40. Maknanya kereta A ni bergerak ke arah positif 40. Dan kereta B tu oleh kerana dia bergerak ke kiri, maka kita boleh andaikan dia sebagai bergerak sejauh negatif 50. Okey, sebab dia ke kiri. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ini kesimpulan yang kita boleh buat dalam contoh yang pertama. Boleh faham Okey, boleh Okey, kalau ada masalah nanti boleh bagi tahu. Baik. Cuba lihat di bahagian bawah ni, saya ada bagi tahu tutorial tutorial pada muka surat 3. Yang ni. Yang ni nampak tak ni? Counting pula. Kita balik ni. Tutorial. Cuba tengok buku teks muka surat 3. Latih diri 1.1a. Soalan yang pertama. Jadi lepas ni awak kena buat lah. Jadi buat masa ni tanda dulu.
nombor soalan tu untuk anda buat latihan selepas kelas ini. Okey, latih diri 1.1a, soalan pertama muka surat yang ketiga. Okey Setakat ni ada nak tanya? Boleh on mic kalau nak bertanya setakat ni, sebelum kita pergi ke contoh yang kedua. Boleh? Semua okey Okey, baik. Kalau semua okey, kita akan pergi yang seterusnya. Baik. Kita tengok pula buku teks muka surat 3 hingga 4. Okey, standard pembelajaran, pelajar akan seharusnya boleh mengenal dan memerihalkan integer. Baik, kita lihat apakah yang dimasukkan dengan integer. Okey Integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Sifar ataupun kita panggil kosong. Okey Jadi integer ni dia ada ciri dia, iaitu dia adalah ni keyword yang penting untuk awak kuasai, iaitu integer adalah nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Okey okey. Jadi ada soalan jap, Nur Aisyah. Soalan kat mana? Soalan dekat buku teks, Aisyah. Soalan dekat buku teks. Saya bagi tahu dia punya nombor soalan dan muka surat saja. Anda boleh refer kat situ Baik, tengok kita akan tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut adalah integer atau bukan. Okey. Dia punya definisi adalah integer ini nombor bulat. Okey, tahu kan semua nombor bulat kan? Nombor bulat macam 4 kan? 4, 10, nombor bulat lah ni. Okey, apakah nombor yang bukan nombor bulat? Pecahan kan? 3/4 ini bukan nombor bulat sebab dia pecahan. Ataupun 1.7 ini perpuluhan. Okey So nombor bulat nombor yang bukan pecahan dan bukan perpuluhan. Okey, dalam contoh kedua ni ada banyak nombor. Ada 15, 23, negatif 3.4 sampailah negatif 239. So yang manakah kumpulan integer? Yang manakah bukan integer? Boleh nampak? So yang mana? Okey, jawapannya adalah Okey, 15, 23, negatif 76, kosong, 6, 301, negatif 239. Ini adalah kumpulan bagi integer sebab ni adalah nombor bulat. Berbanding yang sebelah sini, yang ini adalah negatif 3.4, bukan integer kerana dia adalah perpuluhan. Begitu juga yang ni, 1/2 ni bukan juga dipanggil sebagai integer kerana ianya adalah pecahan. Boleh Jadi anda harus tahu beza di antara nombor yang pecahan, nombor perpuluhan dengan nombor bulat. Okey, maka nombor bulat ini pula ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi bagi kedua-dua nombor bulat ini dipanggil integer. Boleh Jelas senang je. Integer adalah nombor bulat. Tapi dia boleh terbagi pada dua. Positif boleh, negatif pun boleh. Okey Dan kosong, sifar juga dipanggil integer walaupun dia tak ada simbol. Okey, tetap dipanggil integer kerana sifar ini juga termasuk dalam kategori nombor bulat. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Okey, buku teks muka surat 4 hingga 5. Okey, pelajar seharusnya akan dapat mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Sekarang kita akan beralih kepada satu lagi kaedah, iaitu mewakilkan integer pada satu garis nombor. Okey, bagaimanakah anda mewakilkan integer pada garis nombor? Baik, kita tengok garis nombor ni dia garis lurus lah. Okey, tengok bawah ni kita tunjuk terus lah macam ni. Inilah garis nombor. Okey, mula-mula anda abaikan dulu tentang warna biru, warna merah tu. Cuba tengok yang bawah ni. Saya nak awak highlightkan yang ni. Yang ini semua ni adalah garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, di mana kosong itu di tengah-tengah. Okey, dan kita akan buat satu garis pembahagi macam ni. Ni. Satu kumpulan nombor akan berada di sebelah kanan. Ni kanan,
satu lagi kumpulan nombor akan berada di sebelah kiri. Okey? Jadi, nombor-nombor yang berada sebelah kanan kosong dipanggil nombor positif. Manakala kumpulan nombor yang berada di sebelah kiri kosong dipanggil nombor negatif. Boleh? Okey. Nombor positif ini adalah nombor yang lebih besar daripada kosong. Okey. Manakala nombor negatif adalah nombor yang lebih kecil daripada kosong. Boleh nampak Okey, sekarang cuba tengok. Kita tengok yang positif dulu lah, yang positif dulu. Yang biru ni. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3 kan. Okey jadi ni adalah nombor yang positif. Cuba tengok. Sekarang ni kita tengok dari segi siapa lagi besar, siapa lagi kecil. Okey. Antara 0 dengan 1, siapakah lagi nombor manakah yang lagi besar? Tentunya 1 kan, sebab 1 ni berada lebih kanan daripada 0. Makanya 1 tu lebih besar. Antara 0 ni dengan 2, manakah nombor lagi besar? Tentunya nombor tu adalah nombor 2, sebab nombor 2 lebih kanan lagi daripada 1. Maka 2 lagi besar. Kesimpulannya adalah semakin nombor itu ke kanan, nombor itu lagi besar. Okey, cuba tengok sebelah kiri pula, nombor negatif. Okey kita ada negatif 1, kita ada negatif 2, kita ada negatif 3. Okey, sekarang cuba fikir antara kosong ni, sekejap saya padam saya padam sekejap, kita bagi supaya tak nampak crowded kat sini. Okey, antara 0 dengan negatif 1, antara 0 dengan negatif 1, manakah nombor yang lebih kecil? Jawapannya adalah negatif 1, sebab negatif 1 kedudukannya terletak di sebelah kiri, lebih kiri daripada 0. Okey, cuba tengok pula antara negatif 1 ni, yang ni sekejap, negatif 1 ni, padam sekejap. Okey, antara negatif 1 dengan negatif 2, manakah nombor yang lebih kecil? Baik, jawapannya adalah negatif 2, sebab negatif 2 tu terletak lebih kiri daripada negatif 1. Maka kesimpulannya adalah setiap nombor negatif yang berada lebih ke kiri, paling ke kiri, semakin dia ke kiri, semakin kecil nombor itu, nilai dia makin kecil, walaupun nombor tu nampak besar. Baik, saya bagi contoh sebab ni kadang ramai pelajar keliru ni. Okey kalau nombor positif semua orang tak ada masalah kan. Contohnya macam antara 2 dengan 100, mana lagi besar? Tentulah 100 lagi besar kan. Ini dalam bab positif. Baik, cuba tengok kalau nombor negatif. Nombor negatif, kalau saya bagi contoh macam ni, antara negatif 200 dengan negatif 20, antara dua nombor tu, manakah nombor yang lebih besar? Jawapannya adalah 20 yang lebih besar daripada 200. Sebab dalam ikut senarai nombor, dalam garis nombor, nombor negatif 200 tu terletak lebih kiri lagi, jauh lagi ke kiri daripada negatif 20. Negatif 20 ni dia lebih hampir dengan 0 kan. Nak bandingkan dengan negatif 200 tu, dia jauh lagi ke kiri. Tadi saya bagi tahu bahawa setiap nombor yang kalau dia paling ke kiri, semakin dia ke kiri, semakin kecil nilai dia, walaupun kita nampak besar pada dia punya digit, tetapi hakikatnya adalah nilai dia lebih kecil. Boleh Sama juga contoh last saya bagi contoh last. Bagi awak faham ni. Okey, antaralah negatif 800 lah lagi besar. 8,000 boleh? 8,000. 8,000 dengan negatif 8. Kita nampak macam 8,000 tu besar kan, tetapi hakikatnya dia adalah nombor negatif. Maka walaupun 8,000 ni besar nampaknya, tetapi oleh kerana dia negatif, maka dialah paling kecil jika dibandingkan dengan negatif 8. Boleh faham Semakin nombor itu berada lebih ke kiri, semakin dia ke kiri, semakin kecil nilainya, meskipun kita nampak pada digitnya lebih besar. Jadi anda boleh faham ini?
Okey, harap boleh faham okey. Ada soalan tanya setakat ni? Silakan saya buka soalan kalau nak bertanya. Soalan pertanyaan kalau ada. Boleh ke? Senyap ke semua ni? Okey Semua okey ke? Boleh on mic, Okey. Boleh Okey, baik. Okey. Jangan risau kalau tak sempat salin nota, nanti tunggu video nanti. Video nanti saya akan share dia punya link, anda boleh salin semula. Buat masa ni tengok dulu. Okey Baik. Kalau semua okey, kita teruskan. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey. Contoh yang ketiga. Buku teks muka surat 5. Okey, siapa yang ada buku teks tu? Okey. Buka muka surat 5. Buka muka surat 5, tengok. Contoh yang ketiga. Cuma saya berpandukan slide lah, anda berpandukan buku teks. Baik. Contoh yang ketiga. Sebenarnya jawapan pun ada kan. Kita nak terang je. Okey, nak bagi anda faham. Okey, contoh ketiga tu dikata lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Dia bagi kita ada negatif 30, ada 6, ada negatif 6, ada negatif 36. Ada 4 nombor. So dia suruh masukkan dalam kotak-kotak kosong tu. Kotak kosong pun ada 4 juga. Okey, jadi kita kena masukkan. Okey. Perhatikan dalam 4 nombor tu ada satu je nombor yang positif. Iaitu nombor 6. Kan? Nampak kan? Okey, nombor 6 ni satu je nombor positif. Okey. Jadi untuk itu tentulah 6 itu akan berada di kotak yang paling kanan. Sebab dalam garis nombor ni kita mesti ingat kita ada sebelah kanan, kita ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni dia positif, sebelah kiri tu negatif. Okey? Tapi dalam kes ni ada 3 yang negatif, ada satu je positif. Maka dah tentulah 6 ini, oleh kerana dia 6 tu positif, maka dialah yang layak duduk di kotak yang pertama ini. Maka 6 lah kat situ. Okey, sebab dia positif. Okey. Tapi kalau katalah semua nombor dia bagi tu semua negatif. Maka kena letak semua negatif lah. Susunlah elok-elok mana yang paling kecil ke sebelah kanan. Mana lebih yang kecil. Kalau nombor negatif, kecil sebelah kiri sebelah kiri. Okey, kalau lebih besar sebelah kanan. Baik, seterusnya kita tengok jawapan dia siapa dalam jawab. Okey, dah tahu kan 6 kan pertama. Okey, jadi 6 yang pertama sini kemudian diikuti dengan negatif 6. Okey betul. Kenapa negatif 6? Sebab antara negatif 6 dengan negatif 12, negatif 6 lagi besar. Maka dia mesti berada di sebelah kanan. Okey sebab negatif 12 dengan negatif 6, negatif 12 lebih kecil, maka dia mesti letak sebelah kiri. Kena faham kena faham susun benda ni. Okey kemudian antara ni pula. Okey, sekarang kita dah dapat kan 6 kita dah tulis dah. Negatif 6 pun dah tulis dah. Yang belum lagi adalah negatif 30 dengan negatif 36. Okey, logiknya adalah bila ada dua tempat kosong ni kan, yang ni dengan yang ni, tentulah kita tengok yang paling kecil adalah negatif 36. Maka 36 ini letak dia kat ujung sekali sini. Manakala yang negatif 30 ni dia berada kotak yang kedua. Kerana dalam garis nombor negatif 30 dengan negatif 36, negatif 30 lagi besar. Maka dia mesti berada di sebelah kanan. Okey? Berbanding 36 tu. 36 tu nampak macam besar tapi dia negatif. Bila macam tu, maka negatif 36 tu kedudukannya adalah di sebelah kiri negatif 30. Okey, ingat saya punya pesanan. Nombor negatif walaupun nampak dia besar, semakin dia besar sebenarnya dia semakin kecil. Semakin dia ke kiri, semakin dia besar nombor tu sebenarnya makin kecil. Sebab dia ada nombor negatif. Okey yang tu kena faham boleh? Boleh Baik. Dekat sini ada tutorial bagi siapa tadi yang yang terlepas tadi kan. Okey, dekat sini tutorial ini. Cuba tengok. Latih diri 1.1C. Tanda guna pensel dulu. Okey, latih diri 1.1C. Soalan yang kedua sahaja. Muka surat 6. Okey, harap boleh jumpa. Muka surat 6. Latih diri 1.1C.
soalan yang kedua sahaja. Okey, nanti lepas ni anda boleh buat lah. Baik. Boleh Contoh ketiga boleh faham Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Tak jauh dah. Ni last. Kejap ni. Kita pergi seterusnya Okey, ni slide yang terakhir untuk hari ni. Baik. Buku teks muka surat 6. Buku teks muka surat 6. Cuba tengok. Boleh standard pembelajaran. Pelajar seharusnya boleh membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey. Kali ni anda diberikan senarai nombor, anda susun ikut tertib menaik ataupun menurun. Okey. Baik, bagaimanakah anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? Tengok contoh 4 muka surat 6. Ada dua soalan kat situ. Soalan pertama dia kata banding dan susunkan negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Tertib menaik macam mana? Dia macam ni kan. Macam ni lah ke kanan boleh, ke kiri boleh sebenarnya. Okey, baik, katalah kita ambil ke arah kanan. Semakin dia ke kanan, semakin dia menaik. Okey. So, nombor apa yang first kali? Nombor apa yang first kali kena letak? Okey. Okey. Baik. Dalam senarai nombor ni kita ada negatif 3, ada 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 kan. Okey, mula-mula sekali kita ambil yang negatif dulu. Kita ambil yang negatif dulu. Okey, baik. Cuba tengok sini. Dalam senarai nombor ni, apa nombor negatif yang ada? Iaitu negatif 3 kan. Apa lagi? Negatif 5. Okey, ada lagi tak? Ada negatif 1. Betul. Ada 3 nombor yang negatif. Okey, kita ambil tu dulu. Sebab kita nak mula pada kiri ke kanan. Okey. Antara 3 nombor ni, negatif 3, negatif 5, negatif 1 ni, okey, nombor manakah yang paling kiri sekali kita nak letak? Nombor 6. Nombor 6. Nombor negatif. Negatif 5. Negatif 5. Okey So dalam 3 nombor ni, nombor negatif 5 yang paling ke kiri sebab dia paling kecil. Maka kita letak negatif 5 macam tu. Macam ni, negatif 5. Okey Okey, selepas negatif 5, antara negatif 1 dengan negatif 1 dengan negatif 3, siapakah selepas negatif 3? Okey, baik. Selepas negatif 5 ni negatif 3. Lepas tu negatif 1. Macam itulah kita kena pandai susun. Okey, selepas habis nombor negatif, barulah giliran kosong. Okey selepas itu barulah kita ambil nombor yang positif. Iaitu nombor, kita ada 4, 2, 6. Okey Jadi antara 4, 2, 6, manakah nombor yang paling kecil selepas kosong? Atau tak nombor yang paling besar selepas kosong? 2 lah Okey, jadi nombor yang lebih besar selepas kosong ialah 2. Lepas tu 4. Lepas tu barulah 6. Okey? Ini contoh yang saya tunjukkan untuk mudah faham lah. Maksudnya adalah jika diberikan senarai nombor, mula-mula kita pilih nombor negatif dulu. Sebab kita nak ikut menaik. Okey Jadi, kita ambil yang paling kecil iaitu negatif 5, diikuti barulah negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6. Sebenarnya kalau anda lihat, inilah proses menaik. Ini kecil kan. Daripada sini kecil. Lepas tu sini semakin besar. Okey. Nak menunjukkan bahawa antara negatif 5 ni dengan 6 jauh bezanya. 6 lagi besar daripada negatif 5. Kita boleh buktikan dalam bentuk tertib menaik macam ni. Okey. Nak buktikan juga bahawa antara negatif 5 dengan negatif 1, negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Sebab itu kedudukan dia ke kanan sikit. Okey Boleh. Mana nombor yang sebelah kiri lebih kecil? Mana nombor sebelah kanan lebih besar? Boleh? Okey contoh yang ada kat depan tu kan, dekat dalam buku teks. Jadi jawapannya tengok. Okey, ini yang dia buat secara penuh lah. Kalau tengok dalam contoh garis nombor ni, dia buat penuh. Lepas negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 kan. Tapi kalau ikut sebenarnya nak ambil nombor yang dalam soalan saja, kita ambil yang ni je lah. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6. Okey Jadi sebenarnya garis nombor itu tak perlu kita tulis, tak perlu kita buat.
kalau kita faham tentang kedudukan nombor itu dari segi garis nombor dia. Okey, kalau kita dah boleh set dalam minda, kita boleh terus tulis jawapan kita, susun ikut tertib menaik. Betul juga dengan soalan B, susun dan banding dan susun negatif 4, 3, 2, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 5 mengikut tertib menurun pula. Okey, menurun pula. Jadi kita kena ambil macam tu. Yang besar dulu ke arah yang lebih kecil. Okey, macam ni kalau tertib menurun, tentulah kita ambil yang 5 dulu sebab dia paling besar, kan? Menurunkan daripada besar ke kecil, kan? Jadi negatif 5 dulu, lepas tu baru 3, baru 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, last kali negatif 5. Okey, cuma jangan salah faham yang ini bukanlah maksudnya. Sekejap saya tulis semula bagi nampak bawah sangat. Sekejap Untuk soalan B saya salin balik jawapan bawah ni, kan. Untuk soalan B soalan B. Setelah disusunkan 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Jangan salah faham bahawa negatif 5 ni bukan maksudnya dia ke kanan. Bukan sebab kita susun dalam tertib menurun. Ni menurun. Sebab itu kita nampak negatif 5 tu ke kanan. Sebenarnya dia bukan dalam garis nombor, bukan dia ke kanan, bukan. Dalam garis nombor dia tetap ke kiri sebab dia negatif. Cuma bila kita nak buat dalam tertib menurun, maka susunan kita macam tu. Maksudnya kita mula dari kiri ke kanan. Ni kiri, ni kiri, kan. Ya ni kiri. Alamak nampak pula. Okey, ni kiri, yang ni ke kanan. Okey, maka kita ambil yang besar dulu, lepas tu kita susun kedua kecil, kecil, kecil sampai yang paling kecil. Sebab kita buat menurun dari besar sehinggalah yang paling kecil. Kalau menaik dari kecil sehinggalah yang paling besar. Boleh Boleh faham Okey, jangan lupa kita ada latihan terakhir, tutorial latih diri 1.1D. Latih diri 1.1D. Soalan pertama dan soalan kedua sahaja, muka surat 6. Okey, boleh tandakan muka surat itu dan anda akan buat selepas selesai kelas ini nantilah. Dan kita akan bincang pada sesi kelas yang berikutnya. Baik, sebelum kita berakhir, ada soalan tak nak tanya? Silakan. Saya buka ruang untuk bertanya. Tanya tak? Okey, macam mana yang lain? Boleh ke setakat ni? Boleh. Okey, baik. Kalau ada yang tak faham, nanti boleh bertanya dan anda boleh tengok balik video yang akan saya share dengan anda selepas ini. Okey, rakaman kita pada hari ini, pagi ni, saya akan buat video dan saya akan sharekan linknya kepada anda untuk anda tengok semula secara berulang kali untuk kefahaman dan juga untuk menyalin nota. Okey, jangan lupa buat latihan yang saya bagi tahu itu. Dan akhir sekali, saya harap anda boleh subscribe channel Cikgu Azmi Tube untuk video-video yang seterusnya. Baik, terima kasih kerana bersama pada kali ini dengan Cikgu Azmi. Dan kita akan jumpa pada sesi akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.